يشاء ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang saya hormati ketua SPI, Pak Imam, dan juga sidang jemaah sekalian. Insyaallah kita akan isi masa kita sehingga mungkin paling lewat dengan sedikit pengisian ilmu. InsyaAllah sekiranya diizinkan oleh Allah SWT dan tak ada masalah dari segi pentakdiran surau, maksudnya selagi pihak surau ingin saya mengisi kuliah subuh ini, saya datang. Kalau ikut perancangannya, insyaAllah sebulan sekali pada setiap hari Ahad minggu pertama. Dan saya bercakap ni ada sedikit saya sebagai kaunselor, maknanya kalau ada yang bertanya, ini bukan kuliah agama, ada kuliah motivasi dan psikologi badan. Tapi selalu saya bilang, kita tak boleh pisahkan diri kita daripada agama kita. Kalau kita pisahkan diri kita daripada Islam, itu satu kesilapan yang sangat besar. Saya kira siapa kita, kata kita seorang raja atau seorang ahli politik yang berkuasa, kita tidak pisahkan diri kita dari Islam, tunggu saja kita punya kegagalan ada di dunia, dan dia menentukan kegagalan itu memberi kesan, kegagalan kita di dunia itu memberi kesan ke atas kehidupan kita di akhirat. Oleh kerana insyaAllah benda ni ada kesinambungan, jadi saya kena susun apa kita punya sukatan tu lah. Tidak nanti dia tak jadi satu yang komplit dan betul kan. Nanti kejap cakap macam ni, kejap cakap macam ni dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan ingat, pada bulan lepas saya bercakap tentang stres kan. Jadi kalau nak cakap tentang stres memang panjang, panjang. Jadi pada pagi ini insyaAllah saya sambung sikit tentang stres tu. Tapi sebelum tu saya nak beri sedikit apa, kalau dalam pendidikan dia kata set induksi. Set induksi ni macam pendahuluan, sedikit kita supaya kita bersedia dalam untuk dengar isi yang utama. Antara perkara yang selalu saya kongsikan kalau tempat itu tempat pertama saya menyampaikan kuliah, ialah tentang diri kita sendiri. Sebab kehidupan kita ni sebenarnya ialah bagaimana kita menguruskan diri kita, sama ada berkait dengan hablum minallah ataupun hablum minannas. Senang ni kehidupan kita ni, maksudnya itu bagaimana kita menguruskan diri kita, sama ada perkara itu berkait dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan juga berkait dengan hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Itu basic dia, basic. Kemudian yang lain tu dia kembang. Misalnya bila kita percaya kepada Allah, kita kena percaya kepada malaikat. Sebab kita tak boleh dapat langsung daripada Allah perkabaran itu, ataupun kita bukan Nabi dan Rasul boleh dapat wahyu kan.
Jadi bila kita percaya kepada Allah, kita nak jaga hubungan kita dengan Allah, kita kena jelas juga hubungan kita dengan malaikat, hubungan kita dengan Nabi dan Rasul, hubungan kita dengan apa? Kitab, hubungan kita dengan apa lagi? Hari akhirat, hubungan kita dengan qada dan qadar. Dia berkait dan berkait. Tapi kalau orang dia tak percaya kepada Allah, jadi tak kisah hubungan dia dengan Allah, cerita malaikat dia tak payah cerita pada dia lah. Buang masa dia. Cerita malaikat dia tak payah cerita pada dia, buang masa dia. Tapi macam kita percaya kepada Allah, kita kena tahu cerita tentang malaikat ni. Sebab malaikat ni yang sampaikan kepada Nabi, kita kena tahu juga tentang Nabi. Dia berkait-kait, tapi basic dia kepada Allah saja. Jadi percaya kepada Allah. Itu sebab bila orang kepercayaan kepada Allah tersasar, misalnya dia sangka dia tahu, dia kenal Allah, tapi itu tak tahu, tak kenal, habis, yang lain habis. Jadi itu sebab tuan, belajar ilmu tahu itu sangat penting. Jadi kemudian kalau kita cakap tentang urusan diri kita dengan manusia, juga ada benda-benda pecah bawah tu. Macam mana hubungan kita dengan empat manusia paling utama sekali yang kita kena jaga hubungan kita ialah dengan Rasulullah SAW. Itu paling utama sekali. Macam mana nak jaga hubungan dengan Rasulullah? Rasulullah dah tak ada depan mata kita kan? Dah tak ada, tapi kena jaga hubungan. Bila kita syahadah, syahadat la ilaha illallah wa syahadat anna Muhammadar Rasulullah, kita kena jaga betul hubungan kita dengan Rasulullah. Maksudnya jangan sampai kita ni kita kata kita mengaku Rasulullah tu kita punya Nabi, Rasul, tapi pada masa yang sama nampak dalam kehidupan kita kalau kita mengaku dia Nabi dan Rasul, maknanya kita ikut dia lah. Tapi bila kita tak ikut dia tu, maknanya tak jaga lah hubungan. Baik tuan, tu basic yang kita kena jaga. Kemudian bila sebut dengan hablum minannas juga terkait macam mana kita nak jaga hubungan kita lepas Nabi dan Rasul. Lepas Rasulullah tu dengan kedua ibu bapa kita. Ada orang mak bapak dah tak ada lah, tapi nak jaga hubungan juga tu. Masya Allah, mak ayah dah meninggal tapi kena jaga hubungan. Kadang kita silap faham, bila mak ayah dah tak ada tu kita kan boleh lebih kurang isu kita, hubungan kita dengan mak ayah. Masa dia hidup tu lain, masa hidup tu lain. Tapi masa dia dah tak ada tu, macam kata saya, mak saya dah meninggal, macam mana saya nak jaga hubungan saya dengan mak ayah? Paling tidak saya berdoa untuk dia kan? Paling tidak berdoa untuk dia. Dan lebih baik lagi, jaga hubungan kita dengan kawan-kawan dia, ataupun kalau ada masih mak saudara kan, yang kita tahu mak kita ada hubungan baik dengan orang tu, maknanya macam mana kita nak jaga. Itu juga kalau bapak kita dah meninggal. Lepas tu hubungan kita dengan kalau kita dah berkeluarga, isteri kita, suami kita. Tapi insyaAllah semua hubungan kita dengan manusia tu dia bertolak daripada hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Itulah contoh kita. Sebab Rasulullah dah tunjuklah macam mana Rasulullah tak sempat jumpa ayah dia kan? Tak sempat dia lama juga dengan ibu dia kan? Tapi dia sentiasa menjaga hubungan dia dengan ibu ayah. Ada contoh dengan pak saudara dia, atau pak saudara dia Abu Talib yang tak beriman tu, macam mana hubungan dia hatta dengan bapa saudara dia yang memang mengancam dia tu, macam mana dia hubungan dengan orang yang rapat dengan dia, hubungan orang yang memusuhi dia. Baik, itu basic kita. Jadi apa pun kita bincang, itu kita punya asas lah. Kita nak baiki hubungan kita dengan Allah dan dia punya pecahan tu, dan kita nak baiki hubungan kita dengan manusia.
dan dia punya pecahan. Walaupun kita bercakap tentang psikologi ke apa semua, dia tak boleh lagi begitu. Kalau kita lagi begitu habislah. Sebab dua hubungan tu berkait dengan apa ni, matlamat kita diciptakan. Manusia ni matlamat dia Allah dah tetapkan, iaitu Auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menghamba diri, beribadah kepada Allah. Dan juga lagi satu, matlamat kita jadikan untuk menjadi khalifah Allah. Jadi dia berkait tadi dengan hablum minallah, hablum minan nas. Dia berkait juga dengan kita nak jadi hamba Allah, kita nak jadi khalifah Allah. Jadi apa pun perkara kita cakap mesti pergi ke situ balik, mesti pergi ke situ. Nak buat apa pun mesti pergi ke situ. Tak pegang jawatan pengurusi pun mesti ke situ ya. Jangan bila ada jawatan pengurusi, bukan main kita jaga lagi hablum minallah, hablum minan nas. Bukan main kita jaga lagi kita punya matlamat sebagai hamba dan sebagai khalifah. Bila dah tak ada, itu tak betul loh, tak betul. Jawatan tu semua alat. Jawatan alat, harta alat, ilmu alat, semua alat. Matlamat tetap. Okay. Baik. Itu sebagai sedikit ulang kaji. Mudah-mudahan kita tak lupa lah. InsyaAllah kalau setiap kuliah tu saya ulang perkara yang mungkin basic yang kita kena ingat. Baik, pada pagi ini InsyaAllah saya ada lebih kurang setengah jam untuk sambung kuliah berkaitan dengan pengurusan stres. Okey, macam okey. Siapa mengantuk tu boleh bangun berdiri. Dengan kuliah sampai berdiri boleh tak? Boleh. Sampai berdiri boleh. Siapa kata dia boleh dengar kuliah mesti duduk boleh. Jangan kacau orang tengah bagi kuliah lah. Jangan kacau orang lain lah. Tapi yang berdiri. Kalau saya mengajar dekat bilik kuliah saya tu, kalau pelajar nak berdiri, saya benar saja. Berdiri kadang dia exercise kan, sampai dia dengar kuliah lah. Sebab memang dia punya cabaran mendengar kuliah ni. Tapi kalau orang tengah pergi kuliah tu mengantuk, itu lagi dahsyat lah. Orang yang dengar kuliah mengantuk tu biasa. Tapi kalau orang bagi kuliah tu mengantuk, itu dah biasa. Tuan-tuan tanya dia, macam mana tengah bagi kuliah boleh tidur. Baik. Tapi ada seorang guru Quran saya, bila dia mengajar, dia suruh saya baca, tapi dia macam bertahap ya. Tadi dia baca. Tapi saya salah, dia tahu. Bingung. Lupa dia. Bila saya cek, dia masa dekat universiti dia belajar, dia banyak macam tu. Tapi bila peksa dia lebih baik keputusan dia. Mungkin dia lelak, pejam mata tapi dia seperti yang saya sebutkan pada sebulan yang lalu. Kalau ada stres tu normal. Cuma stres yang normal tu ialah eustress. EUSTRESS. Yang tak normal tu distress. Yang kita nak elakkan jangan jadi distress. Saya pun dah terangkan macam mana nak bezakan eustress dengan distress. Okey. Cuma kita kena ingat eustress tu normal, jangan risau. Cuma lepas ni macam mana nak urus saja. Dan poin pertama yang saya dah share pada sebulan yang lalu ialah kalau kita mengalami eustress, di antara puncanya ialah bila dalam menguruskan kehidupan ni kita tak meletakkan akhirat lebih dahulu daripada dunia ni. Jadi bila kita urus dunia ni, kita kena fikir akhirat. Itu poin saya pada bulan lepas. Bila saya cakap kat depan ni, saya kena fikir akhirat, jangan fikir dunia. Kalau fikir dunia, saya fikir berapa imam nak bayar saya. Okay, itu kata saya fikir dunia. Tapi kalau saya fikir akhirat, bayar atau tidak, itu bukan persoalan. Kalau orang bayar, ada dua pilihan, nak ambil ataupun tidak. Okay, kan? Tapi kita
kena fikir akhirat. Saya bercakap ni, saya kena fikir akhirat. Kena fikir akhirat, di antaranya apa maksud fikir akhirat? Saya fikir Allah sedang menilai dunia. Allah sedang menilai dunia. Oh, manusia menilai juga, tapi penilaian manusia itu tak penting sangat. Dan jangan takut dengan penilaian manusia. Biarlah, sebab manusia tuan-tuan menilai saya. Saya juga menilai tuan-tuan. Saya tengok ni, contoh siapa, saya tengok mata tuan-tuan. Saya sedang menilai mengantuk ni, kan? Saya tengok tuan-tuan angguk tidak, oh ni sedang boleh perhatian dan sebagainya. Penilaian manusia itu tak penting. Tapi yang kalau kita letakkan akhirat dahulu, penilaian Allah itu lebih penting. Allah nilai apa? Allah nilai apa? Pak Din, macam saya sekarang, Allah sedang nilai. Pak Din ke, Pak Aziz ke, semua Allah sedang nilai. Allah nilai apa? Kita punya niat. Niat. Itu banyak perkara Allah sedang nilai di atas kita, tapi yang paling utama kita kena berhati-hati niat. Betul kan ya? Sebab Rasulullah ingatkan juga, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya siap perkara bergantung pada niat. Saya kena jaga niat saya, tuan-tuan kena jaga niat. Niat saya, bukan nak tunjuk pandai, bukan niat saya tak boleh melihat tuan-tuan ni macam tak tahu apa. Kan ada orang selalu cakap, kalau kau nak ada confident, bila bercakap ke depan tu, kau tengok orang depan kau ni macam tak kerti apa. Saya tak setuju tu. Kan? Dan dalam Islam pun tak ajar begitu-begitu. Depan kita ni semua unik, istimewa, bernilai, berharga, ada potensi, ada kekuatan. Siapa kata depan kita tak ada apa-apa? Kalau kita duduk depan ni lah, depan kita ni. Jadi itu ilmu psikologi yang salah. Ilmu psikologi yang salah. Dia suruh itu kita menipu diri kita. Biar kita terima realiti, depan kita ni semua ada keunikan, ada keistimewaan, ada kepentingan dia, ada potensi, ada kekuatan, bahkan lebih daripada kita. Cuma Allah pilih kita buat kali ini untuk bercakap dan dia untuk mendengar. Niat kita biar ikhlas kerana Allah. Ikhlas ni selalu orang cakap, oh ikhlas tu di antara kita dengan Allah. Allah yang tahu kita ikhlas atau tidak. Kita pun kita nak cakap kita ikhlas pun takut. Kan kita cakap kita ikhlas pun tak ikhlas. Cuma kita berdoa. Kita tahu ni syarat penting, kita berdoa dengan Allah ikhlas dan berdoa. Kerana kau semua, bukan tak dipuji dan sebagainya, bukan takut dicela apa semua. Kalau kita cakap yang benar, kalau orang nak cela lah. Dan okey, saudara tu apa kena jaga kesan, bukan duduk sini kerana Allah kesian pula aku kan. Kalau aku balik lah, macam budak nak dengar, orang dengar. Jadi ubi kan. Kalau nak kita duduk sini, kerana Allah. Macam kita mengikhlaskan diri kita masa kita mendirikan solat, kan? Itu paling mudah lah. Masa kita diri solat tu, kita sangat cuba untuk mengikhlaskan diri. Bukan kerana orang, bukan kerana kita nak baca surah apa, kata kalau kita jadi imam, kita nak baca surah apa pun, Allah, kadang datang syaitan tu, baca surah ni lah, kan? Dia datang syaitan tu nak melintah dalam hati nurani kita tu. Bisikan syaitan, kau nak baca surah ni, orang lain tak apa ni, jadi dia nampak kau boleh apa banyak. Jadi kadang-kadang datang. Baik, so kita kena jaga tuan-tuan. Okey, Pak dia tanya kalau kita niat nak menghormati orang tu, masih tak salah kan? Masih tak salah. Tapi kita kaitkan sebab Allah suruh kita saling menghormati. Dia pergi ke Allah balik. Kan? Jangan semata-mata kerana orang tu, tapi kena pergi ke Allah balik. Kan? Sebab Allah minta kita saling menghormati. Allah minta kita saling menghargai. Okay? So, saya dah cakap tentang kita apa-apa pun kita nak urus dunia ni, kita kena fikir akhirat. Saya ingat di bulan lepas saya bawa contoh pokok hati-hati kena curi. Betul? Baik. Poin kedua, bagaimana kita nak mengurus diri kita supaya bila kita mengurus kehidupan kita ni kita tak stres. Dia punya petua pun boleh tak?
Poin pun boleh jawab. Apa dia jawab? Belajar dari sekarang, latih dari sekarang, bersyukur dulu dengan apa yang ada. Bersyukur dulu dengan apa yang ada, dan jangan risau sangat dengan benda yang kita tak ada tu, atau benda yang kita belum ada. Cuba berenung-renung. Kita jangan jadi stres pasal kita reverse, kita terbalik. Kita banyak fikir benda yang kita belum ada. Misalnya Allah mahu tak ada persedih lagi. Walau dah ada kereta pun, tak ada kereta pun. Sadar. Harza. Okey tu. Harza panjang tu. Banyak. Barang boleh masuk. Ramai orang boleh duduk. Jadi banyak hal orang selalu fikir sangat. Bukan tak boleh merancang untuk masa depan, tapi kalau begitu melampau sangat. Yang dah ada tak syukur ni, balik dah syukur. Kita dulu syukur rumah yang kita ada, betul? Jangan lalu nak keluar tu tak nampak banglo 2 tingkat lah. Alamak, kosong pula banglo 2 tingkat ni. Dapatkan banglo 500,000 tu saya dah tanya dah. Saya telefon pasal anak saya apa nak beli rumah. Saya tengok rumah kosong, telefon lah. Dia tergagak rumah banglo 2 tingkat kan. Saya telefon 500,000. Saya tak fikir pun saya nak duduk situ. Cuma anak dia kata dia nak, tapi tak idea 500,000 tak boleh beli 500,000. Cari rumah lain. Dapat rumah lain dekat masjid tanah pun perdana baru 200,000 beli. Okey. Jadi kita syukur dulu rumah yang kita ada ni. Macam rumah saya tu, kalau siapa dah pergi rumah saya tu, jalan ke depan sikit, tengok dinding tepi dia tu, Allah Akbar. Simen semua tak ada kan? Tahu macam mana, dia dalam tu bilik air, jadi dia lembab, ulat pun ada. Jadi saya punya kerja kikis ulat tu. Kikis ulat tu, dan bila setelah sebulan, ulat tu tumbuh balik. Nak simen pun tak mampu lagi kan? Tapi kalau kita fikir, Allah main nak cantik rumah ni apa semua, eloklah kalau mampu. Tapi saya tak mampu lagi. Saya syukur dulu. Puan-puan boleh duduklah rumah tu, kan? Boleh duduklah. Cuma bila hujan lebat berangin macam tadi kan, dia masuklah sikit sebab itu pasal struktur bumbung kita tu. Dia patut sedap sikit lagi kan. Jadi ni dia tepik kan, jadi angin boleh masuk. Tak apalah. Tak apa. Syukur dulu apa yang ada. Sebab apa? Bila kita bersyukur dengan apa yang kita ada, nanti Allah tambah. Allah tambah. Betul Allah jadi. Buka ayat Quran. Saya tak hafal ayat Quran tu, tapi dah pernah terlintas baca lah. Bila kita bersyukur, insya-Allah Allah akan tambah. Dan ini satu lagi kita kena baiki ya. Kadang kita ingat batin Allah akan tambah bagi kat kita je. Dah. Allah bagi kat anak kita. Allah bagi kat cucu kita. Kita kena syukur. Bila kita bersyukur tu Allah akan tambah. Tapi jangan fikir dalam kotak, fikir 2 kotak sikit. Allah tambah tu macam mana Allah bagi aku lagi rumah tu. Kita nak buat rumah dia. Umur saya dah 60, nak buat apa lagi rumah? Tunggu nak masuk rumah kecil. Berapa kali? Berapa kali rumah kita yang kecil tu? 6 kali. Berapa kali? Tak kira. Kita akan masuk tu. Yang saya tahu dalam 6. Dia punya banyak 7. Berapa satu? 7 kali 6 kali 3. Fikir yang tu je lah. Saya fikir rumah tu je, supaya bila masuk dalam tu insya-Allah luas balik. Sekarang saya nak fikir rumah kecil tu jadi luas. Dia pada zahir memang kecil, tapi kita nak bagi luas tu. Saya tak kisahlah rumah saya yang ni. Saya boleh duduk dah. Besok kalau saya mati, siapa yang tinggal tu, kalau dia tak repair lah. Tapi kalau rumah tu dah kotor, repair lah. Jangan atap yang kotor. Cikgu, mengapa cikgu tak repair? Saya duk fikir rumah kecil. Itu salah. Kalau dah sampai kotor, boleh tertempat, mati tu, hukum dia bunuh diri. Kita dah tahu rumah kita ni nak kotor, tapi kita tak repair.
Mati yang gempa bumbung tu boleh jatuh hukum macam bunuh diri. Sebab kita dah tahu dah tu. Macam orang buat pemandu. Ini saya bukan mereka ni, saya dengar dalam satu kuliah. Nauzubillah, kadang saya pun terbuat juga. Bila kita bawa kereta tu, kita mengantuk, berhenti. Yang saya ingat, Allahyarham Ustaz Kadir Yasin tu, ulama dari kampung ni, rumah di ujung tambak tu. Rumah di ujung tambak, ujung sawah tu belah kiri yang surau tu. Dia ni dulu kira ulama besar lah di dalam negeri Melaka. Dia bagi kuliah dekat masjid Pasir Nubu. Saya ingat lagi, masa itu saya remaja lagi. Kalau kita macam tu, kita biarkan terus juga bawah dan kadang mengantuk, accident, mati, macam bunuh diri namanya. Macam bunuh diri. Kemudian ditegur kamu juga dengan satu kuliah. Saya dengar kuliah tu dekat Kuala Lumpur. Apa main tu? Jadi macam tu juga lah. Dah tahu lah. Kata Rasulullah kita ni, dia punya apa alam itu nak makan anak-anak yang untuk kita biar je. Ini boleh jatuh ni mam. Biarlah, kalau jatuh syahid apa? Syahid kena baiki. Tapi dia elok, memang ikut wajib akal tak boleh jatuh lah. Tiba dia jatuh, insyaAllah syahid kita. Tapi kalau memang dah memang nazak kita tak lagi. Jadi balik rumah, kita bersyukur dengan apa yang ada. InsyaAllah Allah akan tambah. Tapi bukan tambah pada kita saja. Dia akan tambah. Dia bagi pada anak kita, cucu kita. Kita dah cukup lah, boleh ya? Cukup lah kan? Tapi katalah, tiba-tiba ada orang nak bagi saya rumah banglo. Boleh ambil tak? Ambil lah. Dia orang nak bagi, ambil. Jangan. Jadi kita kena, cara berfikir kita kena betul. Bagi, tapi bukan untuk kita hadiah lah, sedekah siapa? Tak payah simpan, kan? Wakaf kan tu. Baik. So, boleh ya? Jadi syukur dengan apa yang ada dulu, dan jangan risau dengan benda yang kita tak ada. Kadang kita risau, contoh, Allah duit tak banyak lah dalam bank. Duit tak ada buat pelaburan dan sebagainya. Elok menyimpan, menabung, elok buat pelaburan tu, tapi berpada-pada. Berpada-pada maknanya kalau patut kira labur 100,000 dah cukup, tak payah labur sampai 1 juta. Dan yang penting kita labur dapat manfaat tu. Jangan ada orang labur dapat dia punya dividen, labur lagi. Dapat lagi dividen, labur lagi. Bila kau nak pakai? Bila nak pakai? Sebab kalau dapat dividen, labur lagi. Dapat dividen, labur lagi. Maknanya benda tu namanya banyak, tapi tak ada manfaat pun untuk itu. Dia benda yang berkat ni, dia ada manfaat. Nak tahu benda tu berkat atau tidak yang kita dapat tu, ilmu yang kita dapat tu berkat atau tidak, harta yang kita dapat itu berkat atau tidak, pangkat yang kita dapat tu berkat atau tidak. Dia akan mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita dan juga orang lain. Manfaat tu maknanya kebaikan. Keburukan bukan manfaat. Jadi kita ada ilmu, dia mendatangkan manfaat, kebaikan dalam kehidupan kita, kebaikan dalam kehidupan keluarga kita, kebaikan dalam kehidupan orang lain. Itu maknanya berkat lah. Kita ada duit yang banyak, harta banyak, dia mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, keluarga kita. Itu maknanya berkat lah. Tapi ada orang banyak duit, tapi tak ada keberkatan. Pasal apa? Dia tak dapat manfaat pun. Kedekut siapa boleh? Kedekut siapa boleh? Isteri minta pun kira, nanti sekejap saya kira. Dia tak boleh ni, pagi je lah. Kan? Kalau tak ada duit, dah kita bagi kat dia, dia isteri kita, minta je boleh. Apa masalah? Tak ada buku situ. Buku situ kan tak ada dah. Saya selalu buat itu. Bagi kat isteri saya, lepas tu tak ada duit, saya minta boleh. Kan? Tak 100, saya ada 100. Bagi 100. Lepas tu saya tak ada duit, minta boleh. Tadi saya dapat pahala bagi, sekarang dia dapat pahala pula bagi. Syok tak boleh. Tapi kalau kita tak faham, saya 100 je, macam susah sangat nak minta balik kat sini. Tidak ada masalah macam tu. Bila dah bagi kat sini, saya bagi minta balik lah.
Itu kena buat sesi kaunseling. Ya. Dengan isteri dia boleh tukar-tukar. Nah, kita ada 100 buat dia. Dia nak 100. Bagi dia. Dia tolong pegang pula. Dia tak nak pakai, kita tanya, ada lagi duit saya pun. Dia kata, ada dari 90. Minta pula saya. Kita pegang 90. Dia punya jangan simpan 90. Kita, 90 semua lah. Ambil. Kita tolong pegang dia. Betul tak, kan? Itu baru betul. Ada manfaat. Ada manfaat. Kan kita tolong pegang. Benda ni semua sementara kan? Jadi Allah amanahkan semuanya sementara dia. Sementara dia. Duit tu sementara untuk kita, harta yang lain sementara untuk kita, isteri sementara untuk kita, sementara dah kita kata sementara kita hidup ni kita uruskan. Diri kita pun sementara je, kan? Sementara je. Baik. Jadi benda yang sementara ni ada keberkatan kalau dia memberi manfaat. Kalau dia tak memberi manfaat, itu tak guna tu. Tapi bukan bila tak guna tu buang, baikilah. Baik, boleh. Jadi ramai orang stres sebenarnya dia langgar mana ni. Dia tidak bersyukur dengan apa yang ada dan terlalu bimbang dengan benda yang tak ada. Pegangan panjang sangat angan dia. Umur dah 60, kata macam saya pegangan nak jadi Perdana Menteri. Itu semua akan merusakkan. Tiba ada pula hujan datang. Orang kata, cikgu jadi calon PRU ke berapa ni akan datang? 15 kan? PRU lah. Memang nanti tolong ingatkan saya, kalau orang nak calon saya masuk PRU 15, tak payah. Tak payah. Sebab kalau nak berpolitik, nak jadi calon tu dari awal, masa kita remaja tu, kita banner betul kita punya kita punya networking untuk ke arah tu. Tapi kalau umur 60 ni baru nak masuk politik, kemudian cita-cita nak jadi Ketua Menteri Melaka, nanti kan. Tapi kalau tiba-tiba orang nanti jadi Ketua Menteri, ya tak ada masalah. Ya? Contoh. Tapi baru nak buat hege-hege, umur dah 60 lah. Dah 60. Tapi ada orang kadang silap kan, silap. Saya tak mahu sebut siapa lah. Dia dah ada satu kerjaya cantik sampai umur 60, dah besar dah. Lepas tu dia masuk satu kerjaya yang pada dia mungkin ini satu peningkatan, tapi kadang-kadang ada kerjaya tu okey dia bersambung, tapi kalau kerjaya tu tak bersambung, dia macam sesuatu yang baru, dunia yang baru, baik kan. Macam kata kawan-kawan yang bekas tentera kan, masa khidmat lepas khidmat daripada tentera tu, kata macam memang besar umur apa tu? 45 kan? 45. Jadi kan tentera ni sebelum besar dia ada kursus peralihan 6 bulan setahun. 4 bulan. Dia setahun. Setahun bukan 6 bulan setahun. Jadi tak salah ada orang dipilih lepas habis perkhidmatan tentera ni dia nak buat katalah kerja dia nak buat peniaga kan, dia pun kursus sudah setahun kan. Lepas tu dia pun guna duit duit masuk pencen tu dapat berapa, paling dapat berapa dulu 100 lebih kan. Banyak daripada saya. Betul ni. Tak, 100,000 lebih. Memang dapat 100,000 lebih. Saya macam mana saya dapat sikit? Saya servis 27 tahun, 6 bulan, 16 hari. Tapi bila saya besar, saya dapat, dia panggil gratuity ke, 90,000. Saya pun sampai ini, saya fikir, sikit betul. Sikit betul. Pinjam dulu kot. Tak. Saya pinjaman perumahan, masa tu saya beli rumah dekat Pahang, dah hampir bayar apa semua. Tapi saya beli apa sikit sangat. Tapi saya bila tanya orang, dia kata dia kata betul. Ya, betul lah. Betul, tak apalah. Tapi saya harap Allah bagi saya dalam bentuk yang lain. Tapi betul Allah bagi saya dalam bentuk lain. Kerajaan bagi saya gratuity dalam 90,000 je. Golden handshake dalam berapa ribu je. Jadi ya balik ke tadi saya
Tapi alhamdulillah dia tak babas kan. Saya tahu ingat cerita ni. Baik. Jadi bila rancang-rancang nak meniaga, jadi tuan-tuan kena ingat cerita dia betul-betul lain. Dulu tentera, lepas tu sekarang jadi ahli perniagaan. Kan? Itu sebab dalam masyarakat ramai kadang-kadang gagal, betul? Sebab dia dua cerita yang berbeza. Jadi kita dulu dah buat tuju ketenteraan ni berapa tahun? 20 tahun. Ada 21 tahun. Tiba-tiba kita nak buat kerja yang totally different. Itu yang kadang-kadang risiko untuk dihadapi itu sangat tinggi lah. Tapi jangan pernah takut. Tapi saya hanya nak beritahu contoh je. Itu sebab kata kadang-kadang ada tentera, lepas dah jadi tentera, lepas tu dia berada kesetiaannya, dia lamu semua kan. Dia lamu semua apa yang dia dapat tu dalam pernikahan. Jangan. Sebab ni benda baru ni. Benda baru. Dulu lain. Dulu kita dulu kita cari-cari bravo-bravo kan. Ini totally different. Jadi bila buat benda yang berbeza ni, kita mula sikit. Jangan terus abrupt. Maknanya habis 100,000 tu terus buka kedai hypermarket. Jangan buat pengurusan hypermarket tu lain macam. Mula dulu dengan pengurusan, mungkin minta maaf juga, kita jual kecil-kecilan ke join pasar malam dulu. Berapa je sewa pasar malam ni tempat? Berapa bang? RM5. Okey modal pun baru mungkin kita nak start hari tu naik modal RM1. Lepas tu naik sikit, naik gerai, lepas tu naik kedai runcit, tapi bila stop. Jadi macam apa pun macam tu. Macam saya, kerjaya saya, laluan saya, pendidikan dengan kemudian saya berpindah kepada kaunseling. Tak lagi banyak sangat. Tapi kalau saya nak berpindah kepada ahli politik, itu sudah lain macam. Memang silap-silap acuh, kan? Tak apa-apa, kan? Saya nak sampai, insyaAllah sampai mati ni lagi diri saya. Bagi kuliah, kan? Buat kursus, dah. Kan? Okey. So, syukur dengan apa yang ada. Tak balik ke poin kita, kan? Dan jangan risau dengan apa yang belum. Dan belum tentu lagi, saya mengurai ni kembali, kan? Belum tentu benda yang kita tak sangat tu, yang tak tentu dapat tu, baik untuk kita balik. Belum tentu. Contoh orang perempuan pula. Tak saya dah fikir. Orang lelaki dia memikir nak kahwin 2, 3, 4. Belum tentu ada 2 tu kau bahagia. Belum tentu ada 3 tu kau bahagia. Belum tentu ada 4 tu kau bahagia. Betul. Yang satu ni dah nampak bahagia dia. Bagaimana kan? Yang satu dah nampak bahagia ni, syukur betul-betul. Kalau kita panjang umur, kita nak bawa dia pergi umrah, nak bawa dia pergi haji, betul? Komplit dan kita punya perkongsian tu. Dia dah pergi umrah kan? Mak belum lagi kan? Tentu komplit dulu. Kalau ada rezeki pergi sekali. Saya dapat pergi sekali dulu. Alhamdulillah, umrah dapat pergi sekali. Haji pun dapat pergi. Ada orang dia tak sama. Dia pergi dulu, kadang isteri pergi dulu. Macam ada kawan saya tu, isteri dia pergi dulu. Isteri dia pergi haji dulu, dia tak pergi lagi, kan? Sebab isteri dia tu dapat peluang tempat mak dia. Masa maknya nak pergi haji, kan? Ada kotak untuk orang teman, sebab mak dia tu dapat pergi. Suami dia pun baik, tak berapa pergi dulu, kan? Tapi yang cantik kalau dapat pergi sama lah. Nanti pergi Masjid Nabawi sama pun, mudah-mudahan masuk surga pun sama lah, kan? Jangan risau, jangan risau benda yang tak pasti. Sebab kadang belum tentu manfaat dia, kan? Contoh saya tadi macam ada orang kadang nak kahwin lagi lah, hapus semua, kan? Nak hijrah ke New Zealand lah, nak hijrah ke Australia lah. Sebab apa? Malaysia ni kononnya dah apa? Dah tak ada sumber ekonomi orang. Pergi tengok. Ada seorang, saya tak sebut lah, dia klien saya lah, hijrah pergi Australia.
Di Australia boleh duduk 6 bulan ni, balik-balik. Boleh balik. Sebab macam ni, kita kena akui bahawa sebenarnya kita ni bangsa apa? Melayu kan, tak kira lah macam saya ni campur Cina, Bugis, Cina, jauh. Jadi saya selalu melawak, orang tanya, bangsa apa? Buja. Cina, Bugis, jauh. Sebab belah bapak saya, moyang saya Cina, from China. Kahwin dengan jauh. Belah mak saya, Bugis, Dain jauh, kahwin dengan jauh. Jadi dia campur kan mata saya macam Cina sikit. Macam Cina sikit kan. Dulu kulit saya, mak kata celah. Saya baik kulit yang gelap sikit. Tidak, macam Cina lah. Dengan bulu kening tak tahu ada. Imam kuasa tak bulu kening saya tak tahu ada? Kalau saya tak cakap, semua tak nampak. Betul kan? Saya bulu kening mana ada? Secoknya ada. Jadi tuan-tuan, kita ni Allah takdirkan kita lahir di sini. Sebenarnya inilah tempat yang terbaik untuk kita. Betul. Cuma sikit sangatlah orang dia lahir kat sini, tapi tempat yang terbaik untuk dia sebenarnya dia kena duduk di Mekah. Ataupun tempat yang terbaik untuk dia kena duduk dekat Australia. Tapi secara umumnya kalau kita lahir dekat Malaysia ni, memang sinilah tempat yang sesuai untuk kita dari segi geografi, dari segi ekonomi, dari segi apa. Jadi tapi kadang-kadang kita mencari-cari mana tempat. Tapi secara umumnya kita lahir kat Malaysia kan, inilah tempat terbaik. Ada orang lahir kat England, macam Allah yarham Profesor di Raja Tengku Aziz, dia lahir kat England, tapi tempat yang terbaik untuk dia Malaysia. Itulah dia di Malaysia. Tapi tak ramai orang macam tu. Kebanyakannya lahir kat Malaysia sesuai dekat Malaysia, lahir kat Australia sesuai dekat Australia. Tak payah pening-pening. Kita pergi tempat orang tu duduk sekejap boleh lah. Macam saya pergi Mekah tu, masa pergi haji, saya terdengar jemaah berbual. Dia kata, Rasul tak mau balik lah, Rasul tak mau balik lah. Saya bercerah, balik. Sebab kita ada tugas dekat negara masing-masing. Kita ada tugas. Banyak tugas kita. Tugas kita terhadap agama dekat negara kita ni. Tugas kita terhadap bangsa, terhadap keluarga, terhadap negara. Kita kena balik. Jangan pergi sana dah selesai ibadah tu, sampai masa balik dah. Masa tak balik tu, ada pulang pergi lagi. Jadi walaupun kota Mekah dan kota Madinah tu kota suci, tempat penuh keberkatan, penuh kerahmatan, kita kena tahu bahawa kita ada tugas masing-masing. Baik. So jadi poin tu saya harap menjadi pegangan kita. Apa yang kita ada kita kena syukur. Apa yang kita tak ada kita jangan bimbang sangat. Tapi tak salah kita merancang dan berusaha. So setakat ni kita bincang poin tu dulu. Ada banyak poin, tapi kalau sebut poin tak diurai, tak diberi contoh, pada saya takut nanti kita punya kefahaman tu tak dapat seperti yang dimaksudkan. Boleh? Boleh. Jadi praktis dulu. Yang penting ilmu tu biar sedikit, tapi dipraktiskan. Tak guna banyak, tapi tak praktis. Dia ada satu, saya nak tunjuk dengan satu contoh ni. Kisah ni dalam kitab, tapi kitab tu saya tak ingat sebut nama. Kisah perbandingan di antara orang yang dia masuk dua orang ni, dia ada tanah dan tanah ni dia nak pagar. Jadi si A ni masuk ke hutan ambil kayu, dapat sebatang kayu, dia terus korek, dia tanam. Si B masuk hutan ambil kayu juga, dapat sebatang kayu, sampai ke luar dia letak kat tanah dia tak tanam. Begitulah seterusnya. A dapat lagi yang kedua, keluar korek tanam. B dapat yang kedua, letak. Akhirnya masing-masing katalah cukup 100 batang kayu, tanah dia tu dah boleh dipagar lah. Yang si A cukup 100 kayu, pagar pun dah, tiap pagar pun dah tertegak. Yang si B cukup 100 batang kayu,
Hari yang katalah hari yang ke 101 tu dia pun start nak korek. Nak tanam batang kayu. Banyak yang dah rosak. Sebab dia dah timbul 100 hari, dah kena hujan, panas, dah kena anai-anai dan sebagainya. Jadi apa maksud perumpamaan ini, perbandingan ini? Macam itulah dengan ilmu. Dapat sikit terus amal, nanti Allah tambah. Itu tanda orang bersyukur, dapat sikit amal, nanti Allah tambah. Kita belajar macam sikit, tapi Allah bagi kepahaman. Tapi orang yang kedua tadi tak terus amal. Kumpul. Kamu tak amal. Dulu kitab di tamat dulu, bawa amal. Serupa juga macam ilmu ni. Belajar sikit-sikit, amal terus. Nanti Allah tambah. Kesilapan kita itulah, kita tak terus beramal. Sahabat terus beramal. Betul, Allah tambah. Allah Rasulullah kata balighu anni walau ayat. Dan sahabat terus sampai Rasulullah kata siapa mengucap dua kalimah syahadah masuk surga, dia terus sampai. Jumpa siapa pun dia sampai. Tu yang ada sahabat tu kena lempang dengan Sayyidina Umar. Sebab bila dicakap kat Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Umar lempang tu, jangan kita tambah-tambah tapi dalam cerita yang disampaikan betul mana kena lempang. Macam mana lempang tu jangan tambah-tambah. Jangan kita tambah lempang, tertongging. Itu dah melampau. Jangan kita mengada-ngada benda. Kerana tu, dan sahabat, tak macam kita. Kita bukan kena lempang, baru orang kata je kita dah karuan. Ini dia kata, pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, yang cakap tu pun betul, yang Sayyidina Umar pun cakap betul. Sebab yang cakap tu, dia pegang Rasulullah kata sampai kat dari berku, walaupun satu ayat. Yang Sayyidina Umar, betul pasal dia pemimpin. Dia tahu, baik, betul lah. Tapi ada huraian dia. Bila kita syahadah tu ada hak, ada tuntutan yang kita kena selesaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang tak ada paksaan untuk ucap la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Tapi bila kita dah ucap, ada hak tu. Ada hak pada kalimah tu. Kita dah mengaku Allah Tuhan kita dah mengaku Nabi Muhammad tu suruh Allah, Nabi kita, ada hak. Kita bukan boleh lepas gitu je. Dah syahadah, tak sembahyang, mana boleh. Dah syahadah, tolak hukum hakam yang 5, mana boleh. Dah syahadah, kena jagalah yang wajib, kena dirikan yang wajib. Kalau boleh tambah dengan yang sunat. Kalau boleh yang harus pun jadi ibadah, yang haram tinggal, yang makruh pun kita tinggal. Tapi ada juga kes dia syahadah-syahadah dia meninggal. Itu tak apalah kan. Syahadah-syahadah meninggal. Ada kawan kepada mak kepada kawan saya. Mak dia tu orang Jerman. Dia tu orang Jerman lah. Dah hijrah ke Malaysia. Jadi mak dia tu dia bawa ke Malaysia pasal mak dia uzur, tak ada siapa nak jaga, dia jaga. Dia dah masuk Islam. Tapi mak dia suka membaca. Jadi sepanjang mak dia duduk kat rumah dia tu, mak dia membaca terjemahan Al-Quran bahasa Inggeris sampai 3 kali khatam. Hari ni mak dia sakit, masuk dekat depan IJN tu, apa nama hospital? Hospital Majlis Agama Islam Bulan Sekitar kan? Mak dia masuk situ, lepas tu dia tanya mak dia. Masa tu mak dia sakit lah. Mak percaya tak kepada Allah? Percaya. Mak percaya tak kepada Nabi Muhammad? Percaya. Mak nak masuk Islam, nak. Dia pun nak syahadah mak dia. Lepas tu malam tu mak dia meninggal. Itu tak sembahyang, tak apa, masuk juga kan? Ya kan, kita tangguh dulu. Jam depan saya, belakang saya sama kan? 7.30. Okey ya. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Kalau ada rezeki, kita jumpa bulan depan. Tapi masih lagi stres lah kan? Tapi ada bukan di rumah sikit kan? Segala silap-silap saya mohon buat maaf. Saya doakan tuan-tuan semua panjang umur, dapat kita bertemu Ramadan. Sekian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.